Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya mohon daripada Yang Amat Menteri untuk dimaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini berkaitan dengan projek LRT 3. Berapakah jumlah keseluruhan yang wajar dibayarkan kepada rakan pelaksana projek atau PDP. Dan projek LRT 3 dengan kadar yang baru, skop dan spesifikasi yang baru, apakah pihak kerajaan melihat kewajaran untuk membuka tender semula? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk menjawab dalam masa 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat daripada Kepala Batas. Datuk Yang Pertua, rakan pelaksana projek atau dengan izin PDP, Project Delivery Partner, dilantik untuk projek LRT 3 diberi fee sebanyak 6% daripada jumlah kontrak kerja atau work packages yang ditawarkan kepada kontraktor yang berjaya dalam bidaan kontrak-kontrak kerja tersebut. Semasa pentadbiran kerajaan terdahulu, fee asal PDP dianggarkan berjumlah sebanyak RM948 juta. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, Kerajaan Pakatan Harapan telah meneliti semula kos projek tersebut dengan rapi, memandangkan projek ini melibatkan jaminan kerajaan dan secara tidak langsung memberi implikasi kewangan kepada kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya mengurangkan jumlah kos keseluruhan projek LRT 3 daripada RM31.65 bilion kepada RM16.63 bilion atau penjimatan RM15 bilion, sebanyak 47% daripada anggaran kos asal. Antara langkah utama yang diambil untuk mengurangkan dan merasionalisasi kos projek ini termasuk: 1. Mengurangkan jumlah tempahan daripada 42 set kereta api 6 coach kepada 22 set kereta api 3 coach. Berdasarkan kajian pelaksanaan projek LRT 3, 22 set kereta api 3 coach ini sudah memadai untuk menampung jumlah penumpang yang dijangkakan menggunakan perkhidmatan ini sehingga tahun 2035. Sebelum sebarang penambahan jumlah set kereta api 3 coach dilaksanakan. 2. Mengurangkan saiz pembinaan pengkalan kereta api LRT berikutan bilangan kereta api LRT yang dikurangkan. 3. Mengubah suai dan mereka bentuk stesen LRT mengikut piawaian jajaran LRT Kelana Jaya dan bukannya mengikut saiz stesen LMRT yang lebih besar. 4. Menangguhkan pembinaan 5 stesen yang dijangkakan mempunyai jumlah penumpang yang rendah sehingga terdapat keperluan untuk membina stesen-stesen tersebut. Pembinaan stesen-stesen akan dibatalkan adalah Lian Ho, Temasha, Siring, Bukit Raja dan Bandar Botanic. 5. Membatalkan pembinaan terowong sepanjang 2 km untuk laluan LRT dan stesen LRT bawah tanah di Persediaan Hishamuddin Shah Alam. 6. Melanjutkan garis masa untuk menyiapkan projek LRT 3 dari tahun 2020 ke 2024 untuk mengurangkan lagi kos pembinaan yang asal ini dinaikkan untuk mempercepatkan tempoh siap projek tersebut. Sehubungan ini, kerajaan melalui Prasarana Malaysia Berhad telah memutuskan supaya projek LRT 3 dirunding semula sebagai kontrak harga tetap atau fixed fee contract. Ini akan memastikan bahawa harga akan terikat kepada harga yang ditetapkan. Dengan kata lain, fee yang dibayar pada 6% di bawah kadar lama kepada PDP tidak usul lagi. Dan oleh kerana kos pampasan dan bayaran adalah amat tinggi, tender ini tidak dicarang untuk ditender semula. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Kepala Batas. Ya, saya lihat bahawa kos overrun ini bukan entirely ataupun disebabkan oleh syarikat prasarana saja, tapi juga oleh kerana kegagalan syarikat PDP untuk melaksanakan obligasi fiduciary ataupun fiduciary duty, termasuklah untuk dari segi untuk memantau projek, WPC-nya, kena mengukakan PCE, dan juga yang paling penting ialah dia tanda tangan kontrak untuk melaksanakan projek itu di bawah 9 bilion. Berarti PDP gagal. Jadi sebab itulah soalan saya, apakah kewajaran dengan skop kerja yang baru, dengan harga yang baru, dengan spesifikasi baru untuk terus mengekalkan PDP yang sama? Bukankah lebih wajar untuk dibukakan tender bagi mendapatkan kontraktor-kontraktor yang lain yang jauh lebih kompetitif beberapa kali, kerana mereka dah gagal? Dan yang paling penting ya saya tak langsung akan memberi proses perolehan yang dilihat lebih telus. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.
Sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, dari segi pampasan yang dibayar adalah melebihi 4.2 bilion ringgit. Sekiranya kita hendak memanggil tender semula yang baru, dan ini saya rasa satu kos yang terlalu berat untuk ditanggung oleh pihak kerajaan. Tapi PDP gagal to comply. Ya, tapi gagal to comply itu satu. Mengapa pula kerajaan lama bersetuju untuk menaikkan kos? Kerana seperti yang dimaklumkan sebelum ini, semua pun yang disebut oleh Yang Berhormat 9 bilion, tapi bila dia melebihi 9 bilion, ia telah diterima oleh kerajaan lama dan sampai 15 bilion. But the failure of PDP to comply. Ini bukanlah cara untuk berbahas. Biasa saya jawab, MQT. kerana sampai 15 bilion. Dan itu menunjukkan bahawa kalau sekiranya itu kegagalan dari pihak PDP, mengapa pula apabila pada bulan Mac, Prasarana sendiri pun telah memohon untuk mendapat tambahan dari segi pinjaman kepada 31.65 bilion ringgit. Bermakna sekiranya PDP fail to comply, kita harus berdepan dengan PDP. Tidak, ini diterima, sebab ini kita pohon pinjaman ditambahkan lagi. Oleh sebab itu, dalam keadaan sedemikian, sungguh pun yang PDP siapa pilih, saya rasa Yang Berhormat Kepala Batas akan tahu siapa pilih, itu PDP. Dan dalam keadaan sedemikian, kita hanya boleh mengkaji semula supaya kita boleh kurangkan kos. Tak ada pilihan. Kalau kita tak teruskan, itu ada masalah, tak ada RRT yang amat diperlukan. Kedua, kita kena bayar 4.2 bilion. So itu sebab kita cari jalan tengah di mana kita tidak perlu bayar pampasan, kita boleh ada RRT 3 untuk rakyat Lembah Kelang, dan pada masa yang sama dapat kurangkan kos sebanyak 47%. Ini sebenarnya satu kejayaan besar kepada Kerajaan Pakatan Harapan. 15 bilion ringgit telah berjaya diselamatkan untuk rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.